profession anta atau antum semua menentukan hobi anta juga. Jadi dalam kes Dr. Hafizi ni, hobinya ialah mengkaji tentang perkembangan Islam di Nusantara, dan ini amat bermakna kepada pembangunan kefahaman Islam kita di dalam jemaah dan juga dalam konteks Nusantara ni. Jadi anak tak mau melanjutkan lagi pengenalan ni. Jazakallah khair kepada Dr. Hafizi sekali lagi. Dan kita serahkan majlis ni kepada Afiq untuk disampaikan Dr. Hafizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Dr. Hadi atas pembukaan majlis sebentar tadi. Ya, betul. Profesor Hafizi bukanlah nama baru. Ramai dah kenal Profesor Hafizi, tapi mungkin kebanyakan anda semua mengenai Hafizi kerana buku-buku yang ditulis dan segala syarahan mengenai sejarah. Tapi sebenarnya bab kata Dr. Hadi tadi, Prof Dr. Hafizi bukanlah mempunyai sejarah sebagai background. Oleh itu sebelum saya menyerahkan kepada Prof Dr. Hafizi, baiklah saya untuk memperkenalkan kepada pendengar sedikit latar belakang mengenai Prof Dr. Hafizi. Baik, Associate Professor Dr. Haji Hafizi Muhammad Noor yang sekarang ni menetap di Bandar Baru Bangi, Selangor. Dalam akademik beliau mempunyai PhD dalam bidang zoologi dari University of Aberdeen, Scotland. Beliau juga berkhidmat sebagai pensyarah di Plant Protection Department Fakulti Agriculture di Universiti Putra Malaysia. Dan apa yang sedia maklum, semua orang tahu Prof Dr. Hafizi ni sangat aktif dalam NGO dan begitu banyak position telah diambil. Untuk semasa ini, beliau merupakan pengerusi Humanitarian Care Malaysia. Beliau juga adalah pengarah PIS, iaitu Palestine Center of Excellence, ahli lembaga pemegang amanah QFM, iaitu Quds Foundation Malaysia, dan juga ahli Dewan Perwakilan Nasional Pertubuhan Ikram Malaysia. Di samping itu juga, beliau juga pernah memegang jawatan sebagai mantan pengerusi JIM International pada tahun 1999 hingga 2000, mantan SU Agong JIM pada tahun 2001 hingga 2003, dan mantan Naib Presiden JIM pada tahun 2004 dan 2005. Dan pencapaian yang paling besar ataupun yang paling famous bagi beliau merupakan beliau menerima anugerah Maulid Rasul peringkat kebangsaan pada tahun 2015. Dan juga beliau juga menulis banyak buku yang telah diterbitkan oleh beliau sendiri. Contohnya adalah seperti Fajar Islam di Bumi Nusantara, dan buku-buku ini kebanyakannya bercirikan atau berlatar belakangkan sejarah. Saya sendiri mempunyai satu buku daripada beliau yang mengenai jejak risalah di Nusantara, iaitu Jihad Melawan Portugis Sepanyol. Sangat menarik. Dan selain daripada itu, beliau juga sangat aktif dengan gerak kerja di peringkat antarabangsa, seperti menjadi pembimbing lautan ke tempat bersejarah, jemputan pelajar-pelajar di luar negara, dan persidangan-persidangan antarabangsa seperti di Palestin, Suria, Istanbul, dan macam-macam lagi. Jadi memang begitu banyak penglibatan beliau, dan kalau nak ceritakan seluruhnya memang tak cukup masa. Jadi kita terus sahaja kepada kita punya main content, iaitu syarahan Prof sendiri. Jadi tanpa membuang masa lagi, dengan sekecitanya majlis ingin menjemput Associate Professor Dr. Hafizi untuk menyampaikan syarahan beliau yang bertajuk Sejarah Tanah Melayu dan Perkembangan Islam di Malaysia. Jazakallah khairan. Dengan ini persilakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada moderator Muhammad Afiq dan atas pengenalan oleh Dr. Hadi sebentar tadi, sahabat lama yang
Alhamdulillah dapat bertemu di alam maya ni. Mudah-mudahan kita dapat bersua lagi dalam kesempatan yang lain secara fisik, face to face. Jadi tajuk yang saya akan bawa pada malam ini adalah berkaitan dengan dakwah lah, berkaitan dengan dakwah dan sejarah dakwah khususnya dalam lingkungan bumi Nusantara ini, ya. Dan kenapa tajuk ini penting? Sebab saya sebut dekat sini apa yang ungkapan oleh Pak Nasir. Pak Nasir ini adalah seorang tokoh, pernah dilantik menjadi Perdana Menteri Indonesia yang kelima, ya. Indonesia pernah punya Perdana Menteri sebelum ianya dimansuhkan oleh Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya, ya. Dan dia mengharamkan semua parti politik. Dan Pak Nasir ini dia menulis sebuah buku yang menjadi rujukan kami masa muda-muda dulu, Fiqhud Dakwah, ya. Kaedah-kaedah dakwah. Selain daripada buku Dasar-Dasar Ilmu Dakwah oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, kedua-duanya sudah pun almarhum. Baik, apa kata Pak Nasir? Kita surut balik apa yang disebut oleh Syekh Fatahiyyakan, di mana beliau mengatakan kita mesti menguasai dua kepahaman, tafaqquh fiddin, faham agama, tafaqquh finnas, faham manusia. Dan faham manusia ni adalah tools yang sangat penting untuk kita melaksanakan tanggungjawab asasi kita yang ditaklifkan ke atas kita sebagai duat, da'iyah ilallah, yang manusia yang menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa dia tiga aspek penting daripada tafaqquh finnas ni, faham manusia ni? Yang pertama adalah faham bahasanya, ya. Yang kedua faham budayanya, dan yang ketiganya adalah faham sejarahnya. Yang boleh kita rangkumkan sebagai kefahaman kita terhadap waqi' setempat, ya, ataupun local wisdom, ya, ataupun kearifan tempatan. Jadi kemahiran ataupun kearifan tempatan ini cukup penting, bekalan yang cukup penting bagi kita sebagai seorang duat yang beroperasi, bergerak dalam lingkungan masyarakat kita, ya. Sebab kita nak memahami target dakwah kita tu adalah orang setempat, jadi kita kena memahami budayanya, kita kena faham sejarahnya, sejarah tanah air kita, dan kita kena memahami aspek bahasa dengan mendalam, ya. Terutama dalam konteks di mana timbulnya kecelaruan bahasa dan sebagainya, itu perlu kita murnikan, ya, demi menjaga matlamat dakwah yang telah kita tetapkan. Baik. Nah, bila kita membaca tentang sirah Rasulullah SAW, maka satu aspek yang penting dalam sirah ini adalah menguasai ataupun memahami latar belakang sirah itu sendiri, tentang bangsa Arab, ya, budaya Arab, tentang kehidupan mereka, ya, sebelum zaman nubuwah, ya, sebelum Rasulullah SAW diutuskan, dan Rasulullah SAW sendiri, ya, sebelum dilantik menjadi Rasul, apakah latar belakang kehidupannya, apakah yang telah baginda lalui, sikap penduduk di Makkah ketika itu, bagaimana tanah bumi yang gersang itu, iaitu Jaziratul Arab, iaitu Hijaz khususnya, diapit oleh dua kuasa besar, iaitu Rom dan Parsi. Semuanya kita baca dalam fiqh sirah, sama ada fiqh sirah Al-Buti atau fiqh sirah Al-Ghazali, ya, dua kitab sirah yang menjadi rujukan asas, ya, pada peringkat-peringkat awal kita melibatkan diri di dalam dakwah. Of course sekarang ni banyak lagi kitab-kitab sirah yang boleh kita rujuk, namun ia menunjukkan bahawa penguasaan terhadap sejarah, ya, adalah penting, dan maksud sejarah itu sendiri adalah pohon, ya, pohon. Syajaratun dalam Quran disebut sebagai pohon. Maksudnya pohon ni suatu yang hidup. Dia daripada akar dia sampailah ke pucuk dia, sampailah ke putik dia. Putik dia yang menghasilkan bunga, kemudian diseri oleh serangga, diseri oleh rama-rama, lalu berlakulah pollination, ya. Kemudian fertilization, akhirnya menjadi buah, ya, yang masak dan ranum untuk dipetik dan dinikmati oleh manusia dan haiwan-haiwan lainnya. Jadi itu dia sejarah, suatu yang hidup, ya. Jadi
hapuskanlah daripada minda kita ni sejarah sebagai sesuatu yang jumud, yang beku, ya. Tapi sebenarnya adalah suatu yang hidup, yang segar. Bahkan satu pengalaman yang kita lalui pada hari ini adalah terbina di atas pengalaman orang yang sebelumnya, dan pengalaman yang kita cerap pada hari ini akan menjadi modal ataupun bekalan untuk mereka yang datang kemudian. Jadi itulah kepentingan sejarah, ya. Terutama bagi kita sebagai seorang duat. Cuba terangkan kepada anak-anak khususnya, ya, bahawa penguasaan kita di dalam dakwah ini tidak boleh tidak menghendaki kita menguasai ilmu sejarah dengan baik. Bukan saja bermula dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh kerana kita ni bergerak di dunia Melayu, ya, di Nusantara, maka kepahaman setidak-tidaknya bermula dengan kepahaman asas perjalanan sejarah yang ditempuh oleh umat ini perlu kita kuasai dengan baik, ya. Jadi itulah dia. So tanpa melengahkan masa, sebagaimana anda dah minta sebelum ni, puan dan akhwat, para pendengar dikehendaki untuk menyediakan satu timeline, ya. Dan juga peta yang menandakan beberapa tempat-tempat yang penting, ya, yang saya sudah senaraikan, iaitu antaranya Mekah, kemudian Sind, India, kemudian Palembang, Kedah, ya, Guangdong, Guangzhou, Beijing, ya. Dan kita akan telusuri, ya, tempat-tempat ini as we go along. Kenapa tempat-tempat ini diminta untuk para pendengar untuk menandakannya? Sebab dia adalah merupakan titik-titik penting dalam perjalanan umat ini dalam konteks dakwah dari Islam. Okey. Bermula dengan timeline, ya. Bermula dengan timeline. Tandakan di atas timeline itu tahun yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, tarikh kelahiran dia, kemudian tarikh diangkat menjadi rasul, dan tarikh kewafatan dia. Tiga ini menjadi rujukan rujukan perbincangan kita. 570, ya. 570 adalah tarikh kelahiran Rasulullah SAW, dan diikuti dengan tarikh Rasulullah SAW diangkat menjadi rasul, itu 610 Masihi. Dan yang ketiga adalah 632 ketika Rasulullah SAW diwafatkan, ya, dalam tempoh umur 63 tahun. Itu Rasulullah SAW berada di Mekah selama selepas bermulanya zaman nubuah, selama 13 tahun, iaitu pada tahun 623 Rasulullah melalui peristiwa hijrah, ya, dan berada di Mekah selama tempoh 10 tahun. Jadi itu akan kita jadikan sebagai asas rujukan kita dalam membicarakan sejarah dakwah di Nusantara. Baik. Nah, bahkan sebelum daripada tarikh ataupun fasa nubuah ini, iaitu pada zaman para anbiya, ya, khususnya pada zaman Nabi Musa AS dan juga Nabi Isa AS, ya. Untuk kita melihat bagaimana pendedahan kepada risalah tauhid ini bermula di Nusantara, ya. Kalau kita tengok perkataan Tuhan, ya, perkataan Tuhan itu sebenarnya adalah berasal daripada Tuhan maksudnya tua. Tuhan ni maksudnya yang paling tua, ya. Jadi orang Melayu sudah didedahkan dengan konsep Tuhan ini, sebagaimana yang siapa-siapa yang terdedah dengan sifat 20, yang mana salah satu daripada sifat Allah Ta'ala ialah wujud kidam baqa' mukhalafatul ta'ala lil hawadis qiyamuhu ta'ala binafsi. Ini kalau anak-anak Johor memang hafal lah baik-baik fingertips, ya, sebelum kita didedahkan dengan tauhid rububiyah uluhiyah, ya. Jadi maksud Tuhan itu adalah yang paling tua, tidak ada permulaan, ya. Jadi konsep Tuhan tu dah betul dah. Dan daripada mana orang Melayu dapat konsep atau tasawur Tuhan ini? Sudah tentu mereka ini terdedah dengan dengan nubuah.
sebab Allah SWT telah mengutus para nabi dan rasul, ya, kepada setiap ummah, ya. Itu ada ayatnya dalam, kalau tak silap saya, dalam surah surah yang keberapa, ya, lupa pula tadi nak prepare, bila dah lama tak sebut ni lupa. Kalau tak silap Al-An'am ke ayat 36, ya, tak pasti, boleh rujuk, boleh rujuk Quran, ya. Dan orang Melayu ni, kalau kita tengok dalam konteks yang lebih luas, ya, Melayu Polinesia itu menganjur daripada Madagaskar sampai ke Taiwan, ya. Dan bagaimana di daerah kawasan Polinesia itu berdasar ilmu ni, mana daerah ini sebenarnya ada kaitan dari sudut linguistik, ya. Maknanya daripada Taiwan tu, terutama di satu tempat yang bernama Paiwan, ya, sampailah ke Madagaskar, itu memang merangkumi satu kawasan etnolinguistik, ya. Dan bahkan orang Melayu memang berulang-alik ke Madagaskar, iaitu bahkan kita suku etnik Melayu di Madagaskar itu sejak ribuan tahun yang lalu. Okey. Jadi secara ringkas saya nak sebut kat sini, tamadun Melayu ni sebenarnya tidak bermula di bahagian tengah, ya, Melaka, ataupun di bahagian selatan, Singapura, ya, ataupun ujung tanah Johor. Tamadun orang Melayu ni sebenarnya bermula di sebelah utara. Jadi orang yang nak mengkaji tentang sejarah kebudayaan, bahasa, bahkan agama, ya, termasuklah Islam, itu mesti bermula daripada sebelah utara, bermula daripada Kedah sampailah ke Tanah Sri. Tanah Sri ni mana? Sekarang ni namanya Tanah Sri, iaitu di Myanmar, apa nama lamanya Burma. Inilah daerah tempat berkembangnya dan bermulanya tamadun apa yang dikatakan sebagai suku etnik Melayu, ya. Jadi saya nak rujuk ikhwan dan akhwat semua kepada satu sumber yang cukup penting, namanya Tarikh Patani. Ya. Tarikh Patani ni dia berbeza dengan kitab-kitab yang awal, khususnya yang berbentuk hikayat, ya. Jadi dia berbeza dengan hikayat Patani, dia berbeza dengan Salalatus Salatin, silsilah raja-raja atau sejarah Melayu, hikayat Pasai, hikayat Siak, ya. Semua tu sebab hikayat ni dia mencampur adukkan di antara myth dan fact, mitos dan fakta, ya. Sebab itu sumber-sumber sejarah kita tak sebut sebagai sejarah, tetapi sastra sejarah, ya. Di sana bercampur aduk antara mitos dan fakta, ya. Dan dia menjadi suatu cabaran yang cukup besar untuk ahli sejarah mengasingkan antara keduanya, supaya dapat ditelusuri perjalanan sejarah yang disebut di dalam hikayat tersebut. Dan seringkali tak dinyatakan tahun, ya. Maknanya tidak ada aspek tidak ada aspek masa, ya. Cerita-cerita seperti Puteri Gunung Ledang itu dimasukkan dalam sejarah Melayu, walaupun ada iktibarnya dan walaupun dipersembahkan dalam bentuk kiasan, tapi itulah yang kadang-kadang telah membentuk satu kepahaman yang tidak objektif, ya, di kalangan orang Melayu. Dia berbeza dengan Tarikh Patani ni sebab di dalamnya adalah naratif sejarah, ya, yang tidak dicampur adukkan dengan mitos, ataupun myth. Dan menurut hikayat Patani, ya, yang ditulis oleh Tok Raja Faqih, nama Tok Raja Faqih, dia ni mendapat amanat daripada Sultan Patani pada ketika itu, ya, untuk menulis sejarah Patani. Dan dalam Tarikh Patani dia menyebut Patani, dia menyebut tentang Langkasuka, ya. Langkasuka ni adalah nama asal kepada Patani, ya. Langkasuka itu kemudian evolve dan menjadi kerajaan Patani, yang mana wilayah Mong Patani itu ada di selatan Thai pada hari ini, tapi asalnya adalah Langkasuka, ya, satu kawasan yang cukup besar
Dan menurut Tarikh Fatani, dia yang mengutip dari sumber-sumber pedagang Cina. Nah, nanti saya akan ulas kenapa sumber-sumber Cina ini cukup penting, ya, yang mana mengisi sebahagian besar daripada lompang sejarah sejarah Islam, ya. Bukan saja di tanah Melayu, bahkan di seluruh Nusantara, ya. Dan sehinggalah ke tanah besar Cina, di mana dia dikatakan bahawa Langkah Suka ini berdiri sekitar kurun yang kedua Masihi, 200 Masihi, ya. 200 Masihi, dan rajanya dikatakan beragama Hindu, ya, beragama Hindu. Iaitu kalau dikata pada kurun yang kedua Masihi, maksudnya tahun 200 lah. Dan ketika itu Langkah Suka dikunjungi oleh dua kumpulan pedagang, ya, ataupun pengunjung. Yang pertama daripada Jurapati. Jurapati ini orang Gujarat, ya. Disebut dalam teks itu sebagai Jurapati, merujuk kepada orang-orang Gujarati, dan mereka ini beragama Buddha. Dan dikunjungi juga oleh orang-orang Arab dan Parsi daripada Timur Tengah, dan mereka ini adalah menghayati ajaran Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS. Ya. Dan yang menariknya, nanti boleh baca dalam buku yang saya sedang lekapkan, iaitu Fajar Islam di Nusantara jilid 2, ya. Setakat ini saya telah menulis tentang sejarah Islam di Singapura, Singgora, Patani, Negeri Sembilan, dan mungkin akan tambah satu lagi Makassar, ya, supaya dia tidak menjadi terlalu tebal, dan mungkin tajuk-tajuk lain itu boleh disambung dalam jilid yang ketiga. Mana di dalam Tarikh Fatani ini mengatakan cara hidup yang berbeza di antara pedagang-pedagang ataupun dipanggil pengunjung-pengunjung daripada Jurapati ini, mereka ini mengamalkan sihir, ya. Mereka mengamalkan sihir, dan cara hidup yang mungkin tidak sejahtera lah, ya, sebab mereka bercampur gaul dengan penduduk tempatan yang tidak ada hubungan yang mengikat, ya, antara lelaki dan perempuan dan sebagainya, ya. Tetapi pengunjung daripada tanah Arab ini, mereka mempunyai penampilan dan akhlak yang sejahtera, ya. Mereka tidak bercampur gaul, bahkan mereka ini mengahwini wanita-wanita tempatan dan kemudian membawa mereka ke tanah besar Cina, di mana mereka melaksanakan aktiviti perdagangan mereka. Jadi kita tengok pengunjung-pengunjung daripada Timur Tengah ini sudah pun membawa ajaran agama Sam'iyat, ya, agama daripada langit, yang diutus melalui Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS. Jadi itu saya sebut secara ringkas, ya, sebab oleh kerana pendedahan ini berlaku sangat awal, ya, maka tempat-tempat yang merupakan kerajaan-kerajaan awal, ya, sila catat, iaitu Tiong Sun, Pan Pan, Tambralingga dan Langkah Suka. Ini adalah 4 kerajaan awal di Sentingkera yang dikatakan bermula pada kurun yang kedua Masihi. Di mana kita dapat maklumatnya? Kat sini saya nak sebut tentang betapa pentingnya sumber-sumber daripada Cina, ya. Sebab masyarakat Cina ni sejak daripada dulu, kalau kita telusuri sejarahnya, bermula dengan dinasti Han, kemudian Liang, kemudian Tang, kemudian Song, kemudian dinasti Ming. Dinasti Ming ni yang mempunyai hubungan yang baik dengan Melaka pada kurun ke-15, diikuti dengan dinasti Qing, dan akhirnya Manchu, sehinggalah masuk ke zaman moden pada hari ini. Dan mereka ini mempunyai catatan sejarah yang lengkap. Kalau kita umpamanya kita melihat kepada sejarah dinasti Tang, yang bermula pada tahun 618 Masihi, berakhir sekitar 900 Masihi, 300 tahun. Dan dia telah merekodkan peristiwa-peristiwa sejarah dalam ratusan jilid, ya, ratusan jilid catatan sejarah. Dan daripada situlah kita dapat melengkapkan catatan sejarah kita di Nusantara, yang saya akan quote dari masa ke semasa dalam penyampaian ataupun kuliah ini. Dan mereka lah yang menyebut tentang kewujudan kerajaan-kerajaan ini. Contohnya Langkah Suka disebut sebagai Lang Yashu, ya. Kemudian Kedah, Citu, ya.
Kemudian Tambralingga tu Dan Maling, ya. Kemudian disebut juga Pan, ya, disebut juga Tiun Sun. Ini semua nanti boleh tengok dalam buku yang saya tengah siapkan. Tambralingga itu sekarang ini adalah Nakhon Sitamarat, ya, ataupun disebut oleh orang-orang barat ketika itu sebagai Ligor, ya, Ligor. Ligor ini sebuah kerajaan Melayu. Begitu juga Singgora, ya. Singgora yang juga disebut dalam rujukan Cina, juga merupakan sebuah kerajaan Melayu. Lang Ya Shui itu Lang Kasuka, ya. Kemudiannya diwarisi oleh kerajaan Petani. Dan semua kerajaan-kerajaan ini ditulis di dalam catatan sejarah itu bermula pada kurun yang pertama dan kurun yang kedua Masihi. Termasuklah kerajaan Champa. Kerajaan Champa di pinggir pantai Vietnam, iaitu Melayu Cham. Itu disebut dalam dinasti Liang, bermula pada kurun yang kedua Masihi, sekitar 200 tahun. Kenapa tempat ini begitu penting? Sebab kalau kita tengok peta yang saya minta para pendengar sediakan, ya, Nusantara ni diapit oleh dua di kawasan perairan. Yang pertama ialah Laut Andaman di sebelah barat, ya. Pada Teluk Benggala, the Bay of Bengal, sampai Laut Andaman sebelum masuk ke Selat Melaka, itu di sebelah barat. Di sebelah timurnya Laut Cina Selatan dan the Gulf of Siam ataupun Teluk Siam, ya. Jadi diapit oleh dua perairan ini. Pada zaman dulu mereka tidak menyusuri Selat Melaka tu, turun menyusuri Selat Melaka sampai ke Singapura, kemudian naik balik ke utara, ya. Walaupun ada laluan itu, tetapi untuk meringkaskan perjalanan, kerana segenting kera tu, tempat yang paling sempit adalah sekitar mungkin 50 km saja, ya. Dan wujud beberapa perjalanan rentas darat, ya. Antaranya ada 4 ni. Itu yang pertama daripada Kedah ke Singgora. Kedah di sebelah barat, Singgora di sebelah timur, iaitu Songkhla pada hari ini, ya, dalam konteks negara Thai moden, ya. Kemudian yang kedua daripada Pangah, ya. Itu tak jauh daripada tempat seperti Krabi, ya, di sebelah barat. Kemudian di sebelah timurnya adalah Surat Tani, ataupun nama lamanya Cahaya ataupun Cahaya, ya. Boleh juga merujuk kepada Sriwijaya pada waktu itu. Jadi ini antara laluan-laluannya. Jadi pedagang daripada India, daripada tanah Arab, kemudian nak ke Laut Cina Selatan, ke tanah besar Cina, mereka akan rentas the Kra Isthmus ataupun segenting Kra. Sebab tu sekarang ni mereka mula bercakap tentang nak bina semula terusan, ya, terusan yang merentas segenting Kra. Bila terusan itu dibina, mungkin akan menjejaskan kepesatan pembangunan ekonomi di Singapura dan sebagainya. Tapi memang dari sudut sejarahnya, tempat itu merupakan tempat yang paling pesat, ya, dari sudut pembangunan tamadun, kerana berlaku exchange antara benua kecil India dan Timur Tengah, Asia Barat, bahkan sampai ke Rom, ya, di sebelah barat, yang menghubungkannya dengan tanah besar. Along the way itu mereka jumpa, ya, antaranya duit dinar, yang bertarikh 767 Masihi. Berarti orang-orang Arab menggunakan jalan rentas darat ini untuk menyeberang ke ke Teluk Siam dan seterusnya ke Laut Cina Selatan. Jadi tak heranlah jika orang-orang Melayu terdedah dengan ajaran-ajaran agama Sam'iyat, agama langit, ya, dalam bentuknya yang murni, ya. Kalau kita tengok dari sudut tarikhnya, ianya sama dengan peristiwa pemuda Al-Kahfi, ya, yang berlaku sekitar 240 Masihi. Maknanya mereka ini pengikut Nabi Isa alaihissalam yang beriman dengan agama tauhid yang sebenar, yang murni, sehingga mereka terpaksa menyelamatkan akidah mereka dan nyawa mereka yang dalam bahaya dengan bersembunyi dalam sebuah gua sehingga mereka tertidur selama tempoh 309 tahun atau 310 tahun. Ini kita baca dalam surah Al-Kahfi. Hari ini hari Jumaat kan, harap semoga kita semua sudah mengamalkan ataupun membaca surah Al-Kahfi sebelum maghrib tadi. Jadikanlah amalan mingguan tanpa gagal, kerana banyak pengajarannya, dan semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita daripada Jumaat ke Jumaat yang
seterusnya. Jadi poinnya dekat sini adalah memang agama sam'iyat, agama tauhid ini dalam bentuknya yang murni, kita tidak bercakap tentang bentuk yang telah diselewengkan, sebab agama Kristian itu diselewengkan sekitar mungkin 400 tahun selepas kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Okey, itu sebagai mukadimah. Kemudian tak banyak maklumat yang kita perolehi tentang anutan agama-agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS. Sekarang kita nak tumpu kepada apa yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Okey. Nah, saya akan menggunakan banyak sumber-sumber Cina untuk kita buat perbandingan. Yang pertamanya ialah ada satu catatan yang menunjukkan bahawa pada tahun 618, tandakan di atas timeline itu, 618 Masihi dan 627 Masihi. Jadi atas timeline itu tandakan 618 dan 627 Masihi. Nah, sekarang dengan menggunakan timeline ini, kita tahu peristiwa hijrah berlaku pada tahun 623 Masihi, atau 622 dan 623 Masihi. Jadi berdasarkan kepada catatan Dinasti Tang ni, pada tahun 618 dengan 627 disebut dekat situ sudah wujud komuniti Muslim di Guangdong. Guangdong ni di mana? Guangdong ini adalah di Guangzhou, pada hari disebut sebagai Guangzhou, nama lamanya Canton, dan hari ini Guangdong ataupun Guangzhou ni merupakan pusat memborong, rakyat Malaysia pergi ke Guangdong untuk memborong sebelum berlakunya PKP ataupun pandemik COVID-19 ni. Memang banyak rombongan yang pergi ke Guangdong untuk melakukan transaksi perniagaan. Memang daripada dulu lagi, dan dia katakan dalam catatan tersebut telah dilaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila catatan dalam Dinasti Tang ni dalam bahasa Cina mengatakan telah terlaksana syariat Allah SWT, maksudnya bukanlah sepenuhnya, tapi apa yang telah diwahyukan oleh Allah SWT, khusus terutama bab solat, mungkin bab menutup aurat, bab puasa dan zakat dan sebagainya. Jadi berarti pada tahun 627 tu orang-orang Arab yang sudah berada di Guangdong sudah pun melaksanakan, telah pun melaksanakan semblance ataupun sebahagian daripada syariat Allah SWT yang turun setakat itu. Kita tahu Rasulullah SAW wafat pada 632. Sebab itu pentingnya saya minta kita merujuk pada timeline ini and participate dalam penyampaian ini supaya kita tidak lost track. Saya akan bercakap banyak tentang tarikh ini, dan detailnya catatan dalam Dinasti Tang ni, di mana dikatakan pada tahun 627 tu sudah ada 37 misi diplomatik. Sebab itulah kubur Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berada di Guangdong. Dan ada dua personality yang saya nak sebut dekat sini. Yang pertama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah Sa'ad bin Lubaid al-Habsyi. Sa'ad bin Lubaid al-Habsyi ini adalah salah seorang daripada anggota rombongan hijrah ke Habsyah. Jadi kita tahu Rasulullah SAW telah memberi izin kepada 73 orang untuk berhijrah ke Habsyah, ke Ethiopia, kerana Raja Najasyi adalah seorang yang memberi perlindungan dan juga bersikap rahmah kepada umat Islam. Ketika mereka dikejar oleh Amr bin Al-Ash, maka jurucakapnya adalah Ja'far bin Abi Talib yang membacakan surah Maryam di depan Najasyi sehingga Najasyi mengalirkan air mata. Dan ada pendapat mengatakan dia Muslim, tapi dia tak dedahkan
keislaman dia sebab penduduk Habsyah ketika itu masih lagi beragama Kristian, ya. Namun baginda telah memberikan perlindungan kepada umat Islam, dan salah seorang daripada anggota rombongan itu, Sa'ad bin Lubaid al-Habsyi, telah meminta izin untuk meneruskan perjalanan, ya. Dia bersama dengan Ismail. Kita tak tahu Ismail ni siapa. Sebab itu kalau boleh, mereka yang membuat kajian lanjut, buat research, mungkin boleh senaraikan dia siapa 73 orang itu. Kalau kita tengok dalam sirah, dalam subjek sirah ni, catatan di dalam sirah ni cukup detail. Contohnya dalam Badar Al-Kubra, dia senaraikan siapa dia 313 orang. Daripada kabilah mana, bahkan bila berlaku pertempuran, Ali bin Abi Talib, Salman Al-Farisi membunuh Fulan bin Fulan, 73 orang Quraisy yang terbunuh dalam perang Badar itu dikaitkan dengan sahabat yang membunuhnya, ya. Begitulah detailnya sirah. Jadi pengajaran bila catatlah dengan detail. Ini masalah kita, bukan nak merendah-rendahkan, tapi sama ada ianya satu keistimewaan ataupun satu kelemahan, tapi itulah yang mencorakkan orang Melayu ni, dia berkondisi lisan. Kita tak menulis, ya. Lisan, ya. Dan itu mungkin jadi satu kekuatan, sebab dengan lisanlah kita ekspres, ya. Kita ekspres pandangan hidup. Contohnya apa? Tanaman pinjaman. Membina couplet, kita membina pantun disebabkan oleh kemahiran kita dalam penguasaan lisan. Jadi kita oral tradition tu, tapi malangnya oral tradition ni, sekiranya tidak di-preserve, dia akan berlaku transformasi, ya. Terutama dari sudut maklumat, ya. Sehingga daripada pangkal ke hujung cerita dia sudah berubah, ya. Saya cadangkan kepada pendengar semua, kuasailah, ya, keindahan bahasa ni. Yang diungkapkan dalam bentuk pantun, bahasa irama, Gurindam 12. Siapa pernah dengar Gurindam 12 ni? Karangan Raja Haji, ya. Barang siapa mengenal yang empat, maka dialah orang yang makrifat, ya. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiadalah dia menyalah. Barang siapa mengenal dunia, taulah dia barang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah dia dunia melarat, ya. Jadi dengan sendirinya keindahan bahasa itu membantu kita untuk mempertajam damir kita, bahkan untuk memperkukuhkan, ya, dakwah, ya. Ada sambungannya, ada 12, ya, 12 set, ya. Saya sebut sikit untuk supaya kita excited lah tentang perkara ni, dan mula mendalami kebudayaan kita, menjadi modal sebenarnya yang sangat berharga dalam dakwah kita. Kata, terpelihara mata, sedikit cita-cita. Terpelihara kuping, kabar yang jahat tidaklah damping, ya. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah daripadanya PL tak semua. Apabila dengki sudah bertanah, keluarlah daripadanya beberapa anak panah. Tengok kan indahnya bahasa tu disusun sedemikian rupa. Lahir disambut bang. Ini pantun, satu pantun ni. Lahir disambut bang, mati dia lepas salat. Jangan ke alam hati, antara azan dengan sembahyang, ya. Antara azan dengan sembahyang, wahai hidup alangkah singkat, ya. Lahir disambut bang, mati dia lepas solat, ya. Antara azan dengan sembahyang, wahai hidup alangkah singkat, ya. Lihat, ya. Lahir ke dunia bertelanjang bulat, pulang hanya berkain kapan. Jangan ke alam hati tertambat, alam tak dapat menolong badan. Jadi bahkan kalau kita tengok kubur-kubur lama, dia dah dokumentkan. Ada sekitar 200 lebih kubur-kubur lama yang di mana di situ diungkapkan, nazam, syair, antaranya ialah manusia dunia ini adalah ibarat sarang yang ditenun laba-laba.
Ungkapan tu ada dekat bertulisan, dekat kubur. Bukan seperti yang ada pada hari ini dituliskan cantik-cantik Al-Fatihah, kemudian telah kembali ke rahmatullah gitu. Tapi dalam bentuk bahasa yang ditulis menjadi tazkirah. Jadi maknanya orang yang dah meninggal tu dia memberikan tazkirah kepada orang yang menziarahinya. Dunia ini ibarat sarang yang ditenun laba-laba untuk menunjukkan betapa lemahnya. Kematian itu adalah air yang akan diminum dari pialanya, lebih kurang macam itulah. Boleh tengok sebahagiannya saya telah ungkapkan dalam buku Jejak Risalah di Nusantara Jilid 1 yang diterbitkan lama dulu 1997. Dah habis cetak, boleh tengok. Saya bawa satu bab tentang bahasa, bagaimana bahasa diolah sedemikian rupa. Baik, banyak pula menyimpang. Cumanya nak tunjukkan dekat sini bahawa catatan tentang perkembangan Islam tu sudah termuat di dalam sumber asing, sumber Cina. Dan cerita tentang Sa'ad bin Ubaid Al-Habsyi ni, dia belayar. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas tadi dia mengambil jalan sutera. Kalau yang ini mengambil jalan rempah. Jalan rempah ni maksudnya jalan laut. Melintas Lautan Hindi, masuk ke Selat Melaka, kemudian naik Laut Cina Selatan sampai ke Guangdong dan sampai ke Nanjing. Dan dia membina 2 buah masjid. Kalau ikhwan dan akhwat pergi China, sebab tu kita sarankan kita nak pergi melancong, inilah tempat-tempatnya. Daripada kita pergi Masjid Al-Aqsa yang ada isu berada di dalam pendudukan Israel, bahkan normalisasi yang semakin menjadi-jadi hari ini dengan UAE ni, Kuwait pula yang sedang Arab Saudi membenarkan Israel melintas ruang udaranya untuk pergi UAE. Ini semua adalah bentuk kebiadaban, normalisasi. Dan daripada kita pergi Masjid Al-Aqsa tu bukan nak memperhatikan hadis Nabi itu, bukan, tapi perlulah dilihat dalam konteksnya lebih luas. Fiqh aulawiyatnya, muwazanatnya, fiqh waqi'inya. Semua itu perlu kita lihat. Sebab itulah Dr. Yusof Qaradawi tidak mengharamkannya. Kemudian Said Erakat, iaitu mantan imam Masjid Al-Aqsa. Kemudian Syekh Raid Salah, Hamas, mempunyai pendirian yang jelas. Jadi baiklah kita pergi tempat-tempat ni, melawat Masjid New Jer di Beijing yang umurnya 1000 tahun. Di Hangzhou pun macam tu juga, 1000 tahun lebih. Maknanya ada satu masjid yang dibina oleh Sa'ad bin Ubaid Al-Habsyi ni, namanya Masjid Phoenix Mosque. Masjid ini adalah sezaman dengan Masjid Quba ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Jadi di peringkat awal lagi sudah ada hubungan di antara Jaziratul Arab dengan pusat-pusat perniagaan di China. Saya minta kepada pendengar tandakan 2 tempat. Satu Beijing, satu lagi Guangdong. Dekat Beijing tu ada satu tempat namanya Chang'an. Ni kota lama Chang'an. Dan yang keduanya Guangdong yang kita sedang bicarakan. Hubungan perniagaan antara Jaziratul Arab dengan 2 tempat ini sudah bermula sejak kurun yang keempat Masihi lagi, ataupun mungkin lebih awal. Sebab itu ada pepatah Arab yang mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negara China. Ini bukan hadis ni, tapi satu peribahasa yang menunjukkan hubungan yang begitu lama. Jadi apabila Rasulullah SAW diutus, orang-orang Arab mendapat manfaat ataupun mendapat maklumat daripada orang-orang Arab yang antaranya Sa'ad bin Ubaid Al-Habsyi, yang ketika Rasulullah SAW masih hidup lagi, dia telah meneruskan perjalanan ke negara China sebab dia tahu dekat situ ada komuniti Arab. Dan kita semak balik catatan daripada dinasti Tang tadi, 627 sudah ada komuniti Muslim dan mereka ini telah melaksanakan syariat Islam. Dalam bentuk yang saya telah sebut tadi, solatnya, puasanya, mungkin zakatnya, menutup auratnya, dan sebagainya. Okey. So itulah latar belakang. Saya nak bawa ikhwan dan akhwat, seterusnya ada satu kisah. Yang ini kisah ini
disebut dalam sumber Cina dan satu lagi sumber tempatan. Ya, sumber Cina ini menyebut ada seorang Tashi, T-A-S-Y-I, Tashi. Tashi ini maksudnya orang Arab. Dan juga membawa satu maksud lain, iaitu kuat makan. Apakah hubungannya orang Arab dengan kuat makan? Mungkinlah, maknanya orang Cina dia tengok orang Arab, mungkin mereka kapasiti mereka lebih lah. Bukan nak kata mereka ni kuat makan, maksudnya mungkin bila mereka menjamu selera tu, mungkin kerana metabolic rate mereka, kerana mereka datang daripada negara yang sedemikian rupa, jadi selera mereka yang mungkin besar berbanding dengan orang-orang Cina. Jadi bagi Tashi telah datang ke sebuah negara dicopok. Yang ketika itu kerajaannya adalah kerajaan Holing. Diperintah oleh seorang raja perempuan yang bernama Sima. Jadi ini sebutan Cina. Dan bila dia buat transliterasi dan sebagainya, Copo tu Pulau Jawa. Holing tu kerajaan Kalingga. Sima tu adalah seorang ratu yang memang wujud, namanya Ratu Simo. Jadi dikatakan Raja Tashi ni datang ke negeri Holing ni, dia duduk situ 3 tahun. Tengok duduk situ selama 3 tahun. Dan dia melihat negeri itu adalah sebuah negeri yang aman. Dan rakyatnya cukup taat kepada kepada raja perempuan. Satu hari dia uji rakyat Holing. Dia letak satu uncang emas tengah jalan. Jalan yang paling sibuk nak menuju ke pasar. Setahun dia tu tak disentuh oleh pun. Kalah umat Islam yang pada hari ini ternyata menipu, menyokong rompakan dan sebagainya kan. Beban masyarakat Holing pada waktu. Adakah mereka ini masyarakat beriman? Bukan. Mereka amat takut kepada